A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallu ala rasulina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampai isyarat yang ke-19 daripada maktub ke-19 berkaitan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Zulfikar. Ini Zulfikar yang besar. Zulfikar itu Saif Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. InsyaAllah isyarat yang ke-19 ini penting sangat untuk dari segi usul hadis juga. Ya. Isyarat yang ke-19 ini telah ditetapkan dalam isyarat-isyarat yang terdahulu secara sabit dan qat'i yang tiada keraguan di dalamnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yani dalam isyarat mukjizat Ahmadi ini, mukjizat Rasulullah SAW, kita melihat bukti dalil kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak adalah dalail nubuwat. Sungguhnya Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam telah sabit kerasulannya dengan ribuan dalil yang qat'i. Merupakan dalil yang paling terang dan bukti cemerlang yang paling qat'i atas keesaan Allah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sendiri merupakan dalil, hujjah yang paling terang, bukti yang cemerlang, paling qat'i dan asas untuk apa? Untuk keesaan Allah dan kebahagiaan abadi. Rasulullah SAW pada masa yang sama bukti kepada kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan abadi. Sebab apa? Khususnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makbul, yang sentiasa minta saadat abadi, yang minta akhirat itu, dan insyaallah itu adalah doa yang makbul. Dalam isyarat ini kami akan paparkan di sini satu pengenalan ringkas dan menyeluruh sebagai ringkas bagi satu ringkasan bagi dalil yang bersinar, yakni yaitu Rasulullah SAW, jelas dan bukti yang boleh berkata-kata, iaitu dalil yang bertutur, natik, yani burhanun natik, yaitu Rasulullah SAW adalah burhan natik, yang bercakap, bertutur kepada keesaan, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bukti dan natijah adalah ma'rifatullah, untuk mengenali Allah. Yani untuk mengenali Allah, Rasulullah SAW adalah satu bukti yang sangat jelas, maka adalah satu kemestian untuk mengenali bukti dan aspek baginda menjadi sebagai bukti sendiri. Maka di sini kami akan menerangkan aspek baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil. Yani Nabi SAW sendiri jadi sebagai dalil. Untuk kesahihan, aspek kesahihannya dan dengan khulasa yang amat ringkas. Jadi sebagaimana zat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah petunjuk atau hidayat atas kewujudan pencipta alam semesta dan atas keesaannya. Jadi semua mawjudat di alam semesta, oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk, maka kami akan mengisyaratkan pada ketulanan petunjuk ini. Saudara, maksudnya apa? Sebagai layak menjadi petunjuk dan istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamahnya, dan sebagai kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebetulan, yani sebagai dalil yang hujjah. Bagaimana jadi dia hujjah? Bagaimana istiqamah Rasulullah SAW, hakkaniyatnya, kebenarannya, dan sedekatnya, sadaqatnya, kebetulannya. Jadi di sini adalah 15 asas untuk itu.
Saya akan pilih-pilih yang bukan yang baca semua. Sungguhnya yang asas yang pertama, petunjuk ini iaitu hidayatnya, iaitu Rasulullah SAW yang menunjuk kepada pencipta alam semesta ini, yang mengenalkan kita apa Allah Subhanahu Wa Taala, yani sebagai mengenalkan tentang ma'rifatullah dengan diri dan lidahnya, dan juga dengan segala keadaan dan kata-katanya. Itu adalah Nabi SAW disahkan benar dari sudut hakikat alam semesta, dan juga petunjuk itu adalah Nabi SAW seorang yang benar. Kerana dalil-dalil yang terdapat daripada semua wujud ke atas keesaan adalah sama seperti pengesahan terhadap siapa yang mengisyaratkan keesaan itu, yang siapa yang mengisyaratkan keesaan Allah SWT, Rasulullah SAW. Jadi semua dalil yang ada di alam semesta atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebagai sama juga dalil kepada yang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam disahkan benar oleh seluruh alam semesta berkenaan dakwaan yang baginda isyaratkan. Kita melihatkan semua alam semesta, semua makhlukat tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bercakap dengannya, dan ada berkaitan semua makhlukat ada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah makhluk itu adalah menyambut kerasulan Rasulullah SAW dan membenarkan dakwah Nabi SAW. Dan mereka kata, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Batu, kayu, matahari, bulan, benda yang kaku, benda yang sudah mati, benda yang hidup, air, keberkatan ta'am, makanan, dan banyak lagi. Semua itu adalah dalil kepada kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya seluruh makhlukat membenarkan berkenaan dakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So dakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Amantu billahi wa malaikatihi, kan. Jadi kita kata Allah, kan, pada Allah, pada malaikat, pada akhirat. Itu adalah kata Nabi SAW kata, adakan semua itu. Dakwah Nabi SAW itu adalah benar. Jadi semua makhlukat itu membenarkan dakwah Nabi SAW. Yang maksudnya Rasulullah SAW adalah bukti yang bertutur, berkata-kata. Hujjatun, yani mana? Hujjah, dalil, natik. Burhanun natik. Untuk apa? Untuk keesaan Allah dan kebahagiaan yang abadi, yaitu akhirat. Untuk kewujudan, untuk kedatangan akhirat itu, Nabi SAW sendiri adalah satu bukti yang kuat. Nabi SAW adalah benar dan dibenarkan dakwanya, ya, oleh semua makhlukat juga. Sebagaimana petunjuk yang benar dan dibenarkan itu, yaitu Rasulullah SAW, memiliki ribuan mukjizat, yaitu yang paling banyak dalam kalangan seluruh Nabi, dan memiliki syariat yang tidak dimansuh sampai sekarang, kan. Dan seruan dakwaan yang paling meliputi seluruh jin dan manusia. Dakwah Nabi SAW, syariat Nabi SAW meliputi semua makhlukat. Maka semestinya petunjuk itu, iaitu Rasulullah SAW, merupakan ketua bagi seluruh Nabi. Penghulu, yani ketua, kan, penghulu dan ketua seluruh Nabi. Jika demikian, maka petunjuk itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengumpulkan rahsia bagi seluruh mukjizat para Nabi. Semua mukjizat para Nabi, sir atau rahsia ini Nabi SAW mengumpul pada atasnya. Dan kesepakatan mereka juga atas kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kekuatan ijma
seluruh Nabi. Ini satu dalil, ini satu bukti ijma'il anbiya. Kita kata ijma' umat kan, ijma' umat, ijma' anbiya, ijma' seluruh Nabi dan kesaksian, syahadat, semua mukjizat-mukjizatnya mereka membentuk satu noktah sandaran bagi kebenaran dan keberhakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayah kan, hidayah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah dan benar, semua Nabi ijma' atasnya. Semua mukjizat-mukjizatnya itu adalah sebagai dalil kepada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, saya adalah utusan Allah dan semua mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan atas kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, semua anbiya buat ijma' atas kedatangan Nabi yang terakhir dan dakwanya yang benar, bahkan dakwah yang sama sebenarnya yang semua Nabi membawa, yaitu Islam sama kan. Jadi pada asasnya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Jadi semua itu adalah pada semua Nabi ada juga. Pada asasnya, asas dakwah mereka sama. Ya. Jadi kalau kita bayangkan Nabi SAW itu sebagai syajarah, pokok, akar-akarnya para anbiya. Dan ranting-rantingnya dan buah-buahnya para awliya dan ulama salih yang kita melihat Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, Imam Azam, dan semua itu sebagai buah-buah daripada pokok syajarah itu. Sebab pokok itu kuat, akar-akarnya adalah dibuntut daripada para anbiya. Dan mereka membenarkan dakwah Nabi SAW dengan bersandar kepada mukjizatnya dan para awliya dan katalah awliya, atqiya ataupun salihin dan para muhakkik, ulama, mereka juga membenarkan dakwah Nabi SAW bersandar kepada apa? Ilmu mereka, kepada adalah karamah mereka dan kajian kepada mereka. Mereka kata sadaqta ya Nabi, yani sadaqta wa bil haqqi nataqta. Yani semua kata sadaqta ya Rasul. Ya. Ini semua adalah sebagai tasdik kepada kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, semua mukjizat yang kita dengar dan melihat itu adalah sebagai pengesahan, tasdik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu adalah benar, kamu cakap yang benar, sadaqta ya Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui menukar adat yang biasa. Ya. Itu sebagai tasdik yani. Biasanya contohnya seorang tak boleh keluarkan air daripada jari-jarinya. Tapi dengan izin Allah, dia bisa keluarkan. Dengan izin Allah. Maksudnya, Allah membenarkan dakwah Nabi SAW. Dengan izin Allah, pokok dia keluar daripada akar-akarnya, berjalan kepada Nabi SAW, bercakap dengan Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, itu sebagai tasdik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas yang ketiga, sungguhnya penyuruh sallallahu alaihi wasallam dakwah Nabi SAW ataupun dakwah Nabi SAW kepada keesaan itu, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan pemberi kabar gembira mubasyiran dengan kebahagiaan abadi. Yani dia bagi kabar gembira akan saadat abadiyah yang akan datang. Yani mubasyir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saadat abadiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki mukjizat yang cemerlang dan memiliki akhlak yang tinggi dalam dirinya yang diberkati, sifat-sifat yang mulia dalam tugas kerasulannya, ciri-ciri khas yang berharga dalam syariat dan agama yang menjadi tugasnya untuk menyampaikannya, yang mana musuh ketatnya mengakuinya. Mereka kata juga Muhammad Amin. Walaupun mereka musuh ketat, tapi mereka mengakui dakwah. Dan ia sallallahu alaihi wasallam tidak menemui satu ruang untuk mengingkarinya. Ya. Yani dibenarkan juga diakui oleh musuh dan sahabatnya,
yaitu adalah Muhammad Amin, yani kepada ahlaknya, kepada adabnya, kan sifat-sifatnya yang ahlak-ahlak yang mulia Rasulullah SAW itu dibenarkan. Ahlaknya sendiri, yani dirinya sendiri adalah bukti atas kepada dakwaan sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, segala kesempurnaan, kemalat yang terdapat dalam diri baginda, tugas dan agamanya sallallahu alaihi wasallam adalah nokta sandaran yang kuat dan kukuh bagi kesahihan dan kebenarannya sallallahu alaihi wasallam yang tidak goyah dari mana-mana sudut. Segala kesempurnaan, segala kemalat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat pada dirinya, tugasnya dan agamanya sallallahu alaihi wasallam satu nokta sandar yang kukuh bagi kesahihan dan kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Hakeza yang asas yang keempat, sungguhnya penyuruh pada keesaan dan kebahagiaan itu, yaitu Rasulullah SAW, merupakan sumber kesempurnaan dan pengajar akhlak yang tinggi. Yani sumber semua akhlak yang tinggi yaitu Rasulullah SAW yang mengajar kepada kita, dan penyuruh ini yaitu Rasulullah SAW tidak bercakap daripada dirinya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Dan tidak pula dari keinginannya. Akan tetapi baginda disuruh supaya bercakap. Sungguhnya pencipta alam semesta lah yang menyuruhnya berkata-kata, bercakap. Apa yang dia bisa bercakap yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani tidak bercakap daripada dirinya sendiri. Yani tidak keluar apa perkataan selain daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak reda, terus bagi amaran kan. Bukan kata-kata sahaja. Kalau tukar wajahnya pun abas kan. Itu pun bagi amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau Nabi SAW bercakap perkara yang kata-kata yang Allah tak reda, tak suka, dan Allah tak bagi ke amaran. Dan adapun Al-Quran yang diturunkan ke atasnya, maka Nabi SAW menerangkan dengan 40 wajah bagi kemujizatan yang muncul ke atasnya, yang tersurat di dalamnya bahawa sallallahu alaihi wasallam adalah penterjemah bagi alam, penterjemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan segala keikhlasan, ketakwaan, kesungguhan, amanah dan segala keadaan yang setiap fasa kehidupannya dalam dirinya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dan tidak berkata-kata dengan namanya dan tidak juga daripada buah fikirannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dan berkata-kata dengan nama Khaliqnya, penciptanya. Ya. Yani Quran itu yang juga membenarkan melalui 40 aspek mukjizatnya, dan masih mukjizat yaitu Quran Karim. Walaupun kita sekarang hidup era AI kan, tapi walaupun Quran mencabar, tidak sampai sekarang pun tidak ada seseorang menulis ataupun menurunkan membuat satu surah atau satu ayat berlawan dengan Al-Quran. Masih Quran mencabar ya. Tidak boleh. Sebab Allah kata tak boleh buat. Tak boleh mu'arada bil huruf, mu'arada dengan bercakap terhadap Quran tidak mungkin. Sebab itulah mereka terpaksa memilih mu'arada bil suyuf, yani perang lawan dengan Al-Quran dengan pedang. Walaupun itu susah, mereka terpaksa ambil pedang. Kemudian sungguhnya penterjemah bagi kalam yang azali itu, yani penterjemah Nabi SAW itu sebagai penterjemah Al-Quran kan, penterjemah bagi kalam azali yaitu Al-Quran.
selalu melihat roh, bercakap dengan malaikat, dan juga memberi tunjuk ajar kepada jin dan manusia. Oleh itu, penterjemah itu, yaitu Rasulullah SAW, tidak menerima pelajaran daripada alam manusia dan jin, tetapi menerima pelajaran yang apa? Daripada alam yang berada di atas alam roh dan malaikat, yaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani tidak mengajar sesiapa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW dapat pelajaran ya, dars ni ya, daripada kalam azani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguhnya Rasulullah SAW yang merupakan penghulu bagi malaikat, jin dan manusia. Dan Rasul itu merupakan buah bagi pokok alam semesta yang paling terang dan paling sempurna. Yani kalau kita bayangkan alam ciptaan ini sebagai syajarah, yani syajarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah buahnya yang paling terang dan paling sempurna. Ini katalah alam ini, ciptaan ini, makhluk ini sebagai buah, dan natijahnya yang paling terang yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani manusia, natijah alam semesta ini, natijah penciptaan ini yaitu manusia. Dan ibadat kan ibadat manusia, dan antara manusia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul ini juga merupakan contoh bagi rahmat ilahi. Yani rahmatan lil alamin, yani rahmat kepada semua alam. Yani kalau kata bagaimana rahmat Allah, Nabi SAW itulah rahmat, contoh rahmat. Sebab bagaimana melalui Rasulullah SAW Allah SWT menyelamatkan manusia daripada ketiadaan, daripada kegelapan, daripada apa? Api neraka. Dan semua makhlukat dapat rahmat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sendiri contoh bagi rahmat itu. Contoh kecintaan Rabbani. Bukti yang paling bersinar bagi kebenaran. Lampu yang paling terang, Nabi SAW, bagi hakikat. Kunci teka-teki bagi alam semesta. Penyingkap bagi penciptaan yang tersembunyi. Penjelas bagi hikmah alam semesta. Penyuruh kepada kesultanan ilahi dan orang yang menyifatkan bagi kesultanan itu. Pemberi sifat bagi segala kecantikan ciptaan dan rekaan Rabbani. Model yang paling sempurna bagi segala kesempurnaan yang terdapat pada benda-benda yang wujud dari sudut persiapannya yang menyeluruh. Jadi Nabi SAW yang terangkan kepada kita makna yani makhlukat dan alam semesta ini. Bagaimana, kenapa alam semesta ini dicipta? Apa maknanya semua ini, makhlukat ini kan? Nabi SAW yang menyifatkan, Nabi SAW yang terangkan. Yani membuka anak kunci rahsia alam semesta ini. Kan? Yani siapa manusia? Datang dari mana? Pergi ke mana? Alam semesta ini kenapa dicipta? Dicipta daripada apa? Dan natijahnya akan pergi ke mana? Semua rahsia-rahsia itu, dan di belakang alam gaib ini ada apa yang berlaku. Di alam yang kita tidak melihat, apa yang berlaku? Di syurga, di neraka, dan di alam jin, alam malaikat, alam roh, apa yang berlaku sana? Semua ini Nabi SAW menerangkan kepada kita, bagi tahu kepada kita. Dan tidak tinggalkan benda yang apa? Rahsia. Dan semua itu melalui Rasulullah SAW diberitahu kepada kita. Kan melalui Al-Quran. Jadi sesungguhnya bukti bagi kebenaran dan pelita bagi hakikat ini telah memperlihatkan satu agama dan syariat yang mencakupi perlembagaan-perlembagaan yang merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yani kita sekarang ada banyak perlembagaan. Di Turki pun banyak, berapa kali ditukar? Yani setelah 900-an, mungkin sekitar 4-5 kali perlembagaan negara itu ditukar. Mereka ambil daripada Eropah. 20 tahun, 15 tahun, mereka buat baru. Tak cukup.
tak bagi dasar-dasar kebahagiaan. Bahkan syariat yang Nabi SAW membawa, perlembagaan itu, undang-undang yang Rasulullah SAW yang membawa kepada kita itu, merealisasikan saadat dunia dan akhirat dengan keuniversalian kedua-duanya itu. Jadi kedua-duanya, yang agama dan syariat, telah menjelaskan pelbagai hakikat dan tugas alam semesta dan juga semua nama dan sifat pencipta alam semesta dengan satu penerangan yang sempurna. Jadi sungguhnya Muhammadul Arabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di atas, yang juga bersandar pada nokta-nokta sandaran yang kuat dan tidak goyah kuat selama-lamanya. Jadi membuat pengisytiharan, Rasulullah SAW buat satu pengisytiharan atas nama alam gaib sambil menghadap ke alam syahadat di atas kepala-kepala jin dan insan. Bercakap kepada banyak kaum dan bangsa yang berada di sebalik abad yang akan datang pada masa akan datang, sambil menyuruh dengan satu seruan yang didengari oleh semua jin dan manusia serta semua tempat dan semua zaman sampai sekarang kan. Sungguhnya kami pun sekarang mendengarnya seruan dan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengisytiharan itu khususnya atas nama alam gaib, yani apa yang kata-kata kalam azali yang datang dari sana itu, bagi tahu kepada kita dan bercakap kepada semua makhlukat dan didengar oleh semua, dan kami pun mendengar kata-kata itu. Kemudian sungguhnya baginda bercakap dengan satu khitab yang tinggi dan kuat yang didengar oleh seluruh zaman. Yang sungguhnya setiap zaman mendengar gema suaranya. Yang satu khitab, buat satu khutbah, satu khitab, dan semua zaman mendengar khitab itu. Ya. Dan kemudian sungguhnya telah muncul daripada sirah kehidupan dan tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberitahu apa yang baginda lihat. Kita melihat di sini, Nabi SAW memberitahu apa yang baginda melihat. Ini kerana sungguhnya dalam waktu yang paling bahaya, baginda berkata dengan keyakinan yang paling sempurna, tanpa sebarang keraguan, kecelaruan dan kekeliruan, dan kadang-kadang baginda mencabar alam secara bersendirian. Maksudnya Nabi SAW apa yang bagi tahu tidak ada ragu-ragu. Bukannya kata saya ingat macam akan jadi begini. Bahkan masa orang tanya dan Nabi SAW bagi tahu, tidak takut. Walaupun seorang dan musuh-musuhnya di hadapannya dan mencabar kepada mereka, ya, saya yang bagi tahu itu, kamu yang akan mati, Allah akan mencipta kamu semula lagi, akan masukkan kamu ke neraka. Kamu, dia kira nama mereka, wahai katalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahil, kamu semua akan dibunuh, kan? Jadi macam mana dalam keyakinan itu Nabi SAW bagaimana bagi tahu semua itu? Maksudnya Nabi SAW melihat dan bagi tahu apa yang melihat tanpa ragu-ragu, tanpa dengan keyakinan yang kuat, tanpa keraguan, kekeliruan. Tidak ada syek kesangka dalam kata-katanya. Yakinnya dengan dirinya. Yang masa Nabi SAW kata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Tak tengok kepada belakangnya. Yani sangat yakin. Yani dia dalam gua itu sangat tenang. Sebab kita berdua yang ketiganya itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat yakin bahawa Allah bersama mereka. Ya. Dan dalam dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin. Ya. Dan sungguhnya baginda juga menyuruh, yani mengajar, buat dakwat, yani menyuruh dengan segala kekuatannya, dengan satu seruan dakwah yang kuat, dan mengajak bersama seruan itu separuh bumi dan seperlima manusia untuk mengucapkan labbaik. Kan kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik sebagai jawapan daripada
suara seruannya dan membuatkan mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Jadi siapa yang mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang mungkin lagi banyak kan di populasi daripada manusia itu, mereka kata sami'na wa ata'na dan kata labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Dan di apa dakwah Nabi SAW itu, seruan Nabi SAW itu dan sampai ke seluruh alam. Dan kemudian baginda menyuruh dengan kesungguhan. Dan baginda juga mendidik dengan didikan yang kukuh. Yang mana baginda mengukir perlembagaannya di atas dahi pelbagai zaman dan di atas batu di seluruh tempat dengan apa? Dengan mengabdikannya pada wajah zaman dan mengekalkannya. Mengabadikannya pada wajah zaman dan mengekalkannya. Bagaimana itu yang pendidikan Nabi SAW dengan kukuh dan setiap abad digunakan dan perlembagaan yang undang-undang syariat yang Nabi SAW membawa itu kan tidak berubah kan, pada asas-asasnya tidak berubah dan maksudnya melihat masa akan datang juga. Sebab buat satu perlembagaan itu, kalau manusia yang buat, dia buat untuk 3 tahun, 40 tahun. Lepas itu dia berubah. Sebab manusia tak boleh melihat masa akan datang. Tambah lagi, kan banyak. Tapi syariat yang Nabi SAW membawa itu, yang pada hakikat asas-asasnya adalah sama. Dan sebab dia melihat akan datang masa akan datang juga. Untuk membawa manusia kepada saadat dunia dan akhirat. Satu-satunya perlembagaan dan syariat yang benar. Kalau kita melihat Kerajaan Osmani 700 tahun, tak sekalipun dia berubah yani syariatnya. Apabila lepas tu dah 100 tahun yang sekitar Turki baru itu, berapa kali undang-undang itu perlembagaan itu sudah ditukar yani. Nah, sama juga, sungguhnya baginda berkata-kata dan menyuruh dengan segala keyakinan dan ketenangan, sambil bersandarkan pada kekuatan dan kekeguhan hukum-hukum yang baginda sampaikan. Yang mana, jikalau seluruh alam berkumpul, maka tidaklah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam berundur daripada hukum-hukumnya dan tidak dapat untuk menjadikannya menyesal. Saksi ke atas ini adalah seluruh kehidupan dan sirahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak sekalipun menyesal apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan dengan keyakinan dan ketenangan. Dia sambil bersandar kepada kekeguhan hukum-hukum yang baginda sampaikan. Jadi sungguhnya baginda menyuruh dan menjemput dakwat dan menyampaikan juga dengan segala ketenangan dan keyakinan, yang mana baginda tidak terus berada dalam rasa terhutang budi kepada siapa. Baginda tidak gelisah di hadapan sebarang masalah. Baginda melaksanakan hukum-hukum yang dengannya baginda datang sebelum siapapun dengan keikhlasan dan kebenaran yang sempurna dan tanpa sebarang keraguan, dan menerima hukum-hukum itu kemudian mengisytiharkannya. Dan Nabi SAW yang mula-mula yang melaksanakan, membuat apa yang membawa, apa yang sampaikan kepada manusia, Nabi SAW sendiri yang melaksanakan, yang buat amalkan. Saksi ke atas ini adalah apa yang berkenaan dengan sifat zuhud, tidak berhajat pada manusia dan menjauhi perhiasan dunia yang fana, yang masyhur bagi kawan dan lawan. Karena Nabi SAW, sedangkan kalau dia minta, bolehlah jadi orang yang paling kaya kan di alam ini. Boleh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi takwa, dari segi zuhud, dari segi pengabdiannya, ibadatnya, takwanya, jadi Nabi SAW
uh, tidak masukkan dunia itu dalam hatinya. Jauhkan. Yang dapat apa-apa saja terus dia infakkan. Tak simpan padanya. Asas yang terakhir yang kita baca hari ini, sungguhnya ketaatannya baginda pada agama yang telah datang dengannya juga lebih daripada sebelum siapapun. Bukan ini bisa saya membalik sahaja, sampaikan, okey, kamu buat ini, Allah suruh kepada kamu. Allah sudah ampunkan dosa-dosa saya tak perlu buat. Tak kata begitu kan? Sendiri yang ketaatan Nabi SAW pada agamanya dan kehambaannya kepada penciptanya adalah lebih banyak daripada siapa. Berdiri ibadat sampai kakinya itu sakit kan? Berapa lama dalam qiyam? Berapa lama dalam sujud? Ruku? Kan? Nabi SAW jadi hamba yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang contoh, yang jadi dari segi ketakwaan hakeza, dan perbuatannya menjauhi perkara yang dilarang adalah lebih banyak daripada siapapun. Yani apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larangkan, ini bisa saya yang mula-mula dia menjauhi daripada benda itu. Dan setiap satu daripada itu adalah bukti yang kata bahawa baginda adalah seorang penyampai bagi sultan yang azali dan abadi. Seorang utusan kepunyaannya. Seorang hamba yang paling ikhlas bagi al-ma'bud bil haq tersebut, dan seorang penterjemah bagi kata-katanya yang azali. Sungguhnya tokoh yang bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut ini berkata berkali-kali dan berterusan dengan segala kekuatannya dalam seluruh umurnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan tokoh ini mengisytiharkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tunjukkan keesaan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi biadadi hasanat ummatihi. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita melihat melalui asas-asas ini yang sebagai dalil, yani kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya adalah sangat yakin, dan beliau sendirilah jadi sebagai memilih, yani sebagai hamba, yani bashar, yani sebagai bashar, yani rasul tapi bashar pada masa yang sama. Jadi sebagai contoh yang teladan kepada umatnya, bukan sahaja muballigh, bahkan dengan seluruh ahlaknya, adabnya, ibadatnya, dengan ketakwaannya, kesikaannya, kepercayaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sendiri jadi sebagai bukti yang jelas, dalil untuk kebenaran dirinya sendiri dan kebenaran dakwanya, dan muarif kepada ma'rifatullah, iaitu mengenalkan kita tentang kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yani burhanun natik, Rasulullah SAW, burhan yang bertutur. Ataupun bila kita kata Quranun natik, yani Quran yang bercakap. Yani Nabi SAW khuluquhu Quran, adabnya Quran. Jadi Quran yang bertutur, Quran yang bercakap, dan mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, tentang tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam melalui dakwaan yang Nabi SAW membawa ini adalah membenarkan juga kesahihan, kebenaran, jadi sebagai syahid kepada dakwah para anbiya yang sebelumnya. Yani syahid, yani ummatun, jadi melalui umatnya, melalui Rasulullah SAW jadi syahid, saksi kepada dakwah para anbiya yang sebelum itu. Dan semua itu sebab semua Nabi
bagi tahu tentang kedatangan Nabi yang terakhir, dan Nabi SAW membenarkan kebenaran dan membenarkan kata-kata mereka. Dan Nabi SAW kata, ya, la ilaha illallah, al-mautu haqqun, an-naru haqqun, al-akhirat haqqun, dan semua yang mereka bagi tahu Nabi SAW jadi sebagai saksi dakwaan para anbiya yang sebelumnya itu. Alhamdulillah, kita Allah Subhanahu wa taala semoga jadikan kita sebagai umat yang layak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang layak kepada dirinya sendiri, abdan hakiki, dan ummatan hakiki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita mengikut jejak kaki Rasulullah SAW dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita umat yang syahid, ya, dan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kita sebagai kiran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lalu ini kita insyaallah tamat Muzad Ahmadiyah. Ada yang talik-talik sebahagian yang penting, sebahagian kita akan baca nanti insyaallah dengan yang seterusnya.